Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah boleh berjumpa pada sesi bahasa Arab komunikasi. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Saya sebelum mulakan kelas, saya nak tanya, ni masih 2 orang ya? Masih, okey. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, suara saya jelas ke tak jelas? Adakah gambar dekat skrin tu nampak ke tak nampak? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Okey, kalau tak jelas suara saya boleh bagi tahu. Mungkin saya boleh adjustkan lah. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Tulis dalam ruang komen. Kalau jelas dan kalau nampak, boleh kita teruskan kepada yang kita bincangkan hari ini, tuan-tuan semua ya. Waalaikumsalam, Puan Siti Mazmin. Alhamdulillah. Syukran. Okey. Kalau macam tu, kita mulakan kelas kita pada hari ini, itunya bahasa Arab komunikasi, tuan-tuan ya. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita sudah habiskan perbincangan mengenai fi'il mudhari', tuan-tuan. Kita dah habiskan perbincangan mengenai fi'il mudhari'. Kita dah habiskan dah fi'il mudhari'. Jadi hari ni tuan-tuan, kita nak cuba belajar fi'il amar. Kita nak cuba belajar apa tuan-tuan? Fi'il amar. Kita nak cuba belajar fi'il amar. Bukan hanya setakat belajar kaedah je. Kita nak cuba sekali belajar dan terus praktikal dengan apa yang kita fahamkan, tuan-tuan semua. Sebelum kita mula, saya nak tanya ni kepada tuan-tuan semua. Bersedia ke tak? Bersedia ke tak? Tulis dalam ruang komen. Tulis dalam ruang komen. Bersedia ke tak? Okey, bersedia? Okey. Jadi tuan-tuan semua, sebelum kita membincangkan mengenai fi'il amar, sebelum kita buat fi'il amar tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan semua macam mana kita nak membina fi'il amar tu. Saya yakinlah di antara tuan-tuan semua dah ada yang dah pernah belajar, ramai yang dah belajar macam mana membina fi'il amar. Saya yakin. Jadi cuma nak ingatkan, nak ulang kaji macam mana kita nak bina fi'il amar tu. Senang saja tuan-tuan. Senang je cara dia. Kalau kita nak bina fi'il amar tuan-tuan semua, kalau kita nak bina fi'il amar, senang saja cara dia. Macam mana Ustaz? Okey. Cara nak bina fi'il amar. Contoh dia tuan-tuan ya. Senang saja. Contoh dia. Kalau kita nak bina fi'il amar tuan-tuan, kita kena tahu dahulu fi'il mudhari' dia. Senang dia daripada fi'il mudhari'. Tuan-tuan ambil fi'il mudhari' dia. Contohlah belajar fi'il mudhari' dia apa? Yadrusu ya. Yadrusu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya sedang belajar. Maknanya apa tuan-tuan? Sedang belajar. Ini fi'il mudhari' dia. Sekarang tuan-tuan, kita nak bina fi'il amar. Belajarlah. Macam mana kita nak bina fi'il amar? Senang saja. Kita ambil fi'il mudhari' ni. Kita ambil fi'il mudhari', tuan-tuan semua ya. Lepas tu apa lagi cara dia Ustaz?
Kita ambil fi'il mudhari', kita buang ya ni dulu. Apa tuan-tuan? Kita buang huruf mudhara'ah dia. Huruf mudhara'ah dia. Apa tuan-tuan yang pertama? Buang huruf mudhara'ah. Apa tu huruf mudhara'ah Ustaz? Huruf ya, nun, ta dan hamzah di awal fi'il mudhari'. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi yang pertama, buang huruf mudhara'ah. Untuk yang pertama ni tuan-tuan, faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Ini step yang pertama. Apa tuan-tuan? Buang huruf mudhara'ah. Buang huruf mudhara'ah. Buang. Padam je huruf mudhara'ah dia. Faham tuan-tuan ya? Kita buang ya. Kita buang huruf mudhara'ah dia. Okey. Dah kita buang ni. Tadi ni asal dia ada ya ya. Ada ya. Nah ni bentuk asal dia. Buang huruf mudhara'ah dia. Kita buang tuan-tuan ya. Maka jadi macam ni. Sekarang tuan-tuan yang kedua. Kalau dah kita buang huruf mudhara'ah, maka dia jadi macam ni. Dal, ra, sin. Rusu. Yang dal ni huruf pertama dia mati, sukun. Huruf pertama dia sukun tuan-tuan. Huruf pertama dia sukun. Apa tu? Ustaz maksud Ustaz? Huruf dal ni. Dal ni sukun tuan-tuan. Dal ni sukun ya. Yang dal. Huruf pertama dia sukun. Kalau huruf pertama dia sukun, tuan-tuan tambahkan alif dekat depan tu. Kalau yang dal ni sukun, tambahkan dengan alif tuan-tuan. Tambah apa tuan-tuan? Tambahkan dengan alif. Jadi kaedah yang kedua tuan-tuan semua, kaedah yang kedua apa dia? Kalau huruf yang pertama, selepas kita buang ya ni, huruf pertama dia dal. Kalau huruf pertama sukun, maka kita tambah alif. Ustaz, kalau yang dal tu tak sukun Ustaz, andaikan yang dal tu tak sukun Ustaz, perlu ke tambah alif Ustaz? Tak perlu. Jadi tambah alif tu tuan-tuan apabila huruf dal tu sukun. Kalau dal tak sukun Ustaz, tak payah tambah alif. Jadi maknanya kalau huruf pertama sukun, tambah alif. Kalau tak, jangan tambah alif. Itu kaedah yang kedua tuan-tuan. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Faham tuan-tuan? Faham ya? Jadi kaedah yang kedua, kalau huruf yang pertama sukun, tambahkan alif. Kalau tak payah tambah alif. Okey, alhamdulillah faham ya. Okey, dah kita tambah alif tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tambah alif dekat sini, tuan-tuan kena bagi baris pada alif ni. Kena bagi baris pada alif ni. Baris apa Ustaz? Macam ni tuan-tuan. Kena bagi alif pada baris, kena bagi baris pada alif ni. Macam mana cara dia Ustaz? Kalau tuan-tuan dah belajar tajwid, ada belajar tajwid, mungkin ada ustazah ataupun ustaz cakap lah, tengok huruf ketiga. 1, 2, 3. Oh, ro ni huruf ketiga dia. Ro ni baris apa ni? Baris depan ustaz. Oh, maknanya alif dekat depan tu baris depan juga. Baris apa tuan-tuan? Alif dekat sini ni bagi baris depan tuan-tuan. Baris apa tuan-tuan? Baris depan. Jadi kita kena bagi alif tu baris dia. Sama ada baris depan atau baris atas. Dua tu saja. Sama ada baris depan atau baris atas. Dua tu saja tuan-tuan. Itu kaedah yang ketiga tuan-tuan. Itu kaedah yang ketiga. Jadi apa kaedah ketiga? Kaedah yang ketiga, kalau kita dah tambahkan alif, maka kita kena bagi alif tu baris dia punya. Kena bagi baris apa? Baris depan atau baris atas tuan-tuan semua. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas tuan-tuan? Okey, tulis dalam ruang komen. Jadi kaedah yang ketiga ni apa? Kalau kita dah tambahkan alif, maknanya kita kena bagi baris pada alif tu. Kena bagi baris pada alif dia. Sama ada baris dia baris depan atau baris atas. Okey. Kaedah yang terakhir tuan-tuan. Kaedah yang terakhir tuan-tuan. Apa Ustaz kaedah yang terakhir?
sukunkan huruf terakhir dia punya. Sukunkan huruf terakhir dia punya. Mana yang sukunkan? Sin ni. Sukunkan tuan-tuan. Sukunkan. Atau matikan huruf terakhir itu. Matikan huruf terakhir dia. Sukunkan. Sin ni sukunkan. Jadi dia macam mana? Udrus. Macam tu tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan? Udrus tuan-tuan ya. Udrus. Okey. Jadi inilah hasil dia. Jadi udrus ni maknanya apa Ustaz? Maknanya adalah engkau belajarlah. Engkau belajarlah. Itu kaedah yang terakhir tuan-tuan. Jadi kaedah terakhir apa dia? Sukunkan huruf terakhir dia punya. Sin ni sukunkan tuan-tuan semua ya. Itu kaedah yang terakhir tuan-tuan. Jadi ada 4 kaedah. Kaedah yang terakhir ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan untuk kaedah terakhir ni? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Okey, faham ya? Okey, jadi ada 4 kaedah. Kaedah yang pertama, ambil fi'il mudhari' dia. Ambil fi'il mudhari' dia, lepas tu buang huruf mudhara'ah dia. Itu kaedah yang pertama. Ambil fi'il mudhari', buang huruf mudhara'ah dia punya ya. Buang huruf ya, nun, hamzah dekat depan tu. Kaedah yang kedua, kalau huruf pertama sukun, kalau huruf pertama sukun, tambahkan dengan alif. Okey, itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, kalau kita dah tambahkan alif, maknanya kita kena bagi alif tu baris. Baris dia sama ada depan ataupun baris atas. Itu kaedah yang ketiga. Kaedah yang keempat, tuan-tuan kena letak baris sukun dekat ujung perkataan tu. Sukunkan huruf ujung dia. Jadi dia udrus, tuan-tuan. Itu 4 kaedah untuk membina fi'il amar, tuan-tuan. Senang, tuan-tuan. Senang je. Senang saja, tuan-tuan. Senang sangat. Okey. Jadi hari ini kita cuma untuk belajar membina saja dulu. Contoh tuan-tuan yang lain, yadribu. Ini maknanya apa? Memukul, tuan-tuan ya. Maknanya apa? Memukul, tuan-tuan. Memukul. Sekarang tuan-tuan, kita nak bina fi'il amar dia, tuan-tuan. Nak bina apa? Fi'il amar dia. Kita cuba sama-sama ya. Macam mana? Kita ambil fi'il mudhari' dia dulu. Yadribu maknanya memukul. Ambil fi'il mudhari' dia. Lepas tu apa cara dia? Buang huruf mudhara'ah. Buang ya dia ni. Buang ya dia. Buang huruf mudhara'ah. Kita buang ya ni. Okey. Dah kita buang ya dia. Kita nampak di sini tuan-tuan ada dot dekat sini. Dot ni baris mati. Baris sukun. Maka tuan-tuan perlu ke tak kita bagi alif dekat sana, tuan-tuan? Perlu ke tak? Saya tanya ni kepada tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen jawabannya. Perlu ke tak kita tambah alif dekat sana, tuan-tuan semua? Perlu ke tak? Sana tu dot dia sukun tu. Perlu ke tak kita bagi alif sebelum dot yang sukun tu? Perlu ke tak, tuan-tuan semua? Saya tanya ni. Perlu? Perlu ke tak, tuan-tuan? Atau tak payah je Ustaz? Buang-buang masa je. Perlu ke tak? Perlu. Kenapa Ustaz? Sebabkan huruf pertamanya sukun, tuan-tuan semua. Masya Allah. Semua jawab betul. Terbaik, tuan-tuan semua. Terbaik. Puan Nurma, Puan Kilauan Bintang, Puan Abdul Halim, Tuan Abdul Halim, Puan Siti Mazmin, Puan Zainab, Tuan Azizi. Semua terbaik. Semua jawab betul ya. Jadi perlu kita letak alif. Kenapa Ustaz? Sebabkan dot dia tu baris mati atau sukun. Kalau dot tu ada baris atas ke, baris bawah ke, baris depan yang dot tu, tak payah tambah alif. Kalau dot tu ada baris, tak payah tambah alif ya. Okey. Selanjutnya tuan-tuan semua. Terbaik tuan-tuan ya. Dah kita bagi alif tu. Dah kita bagi alif dekat sini. Dah ya. Sekarang tuan-tuan, kalau kita dah letak alif,
Kita kena bagi baris pada alif ni. Kita bagi baris apa tuan-tuan? Tengok huruf ketiga. 1, 2, 3. Ra. Ra ni baris apa? Baris bawah tuan-tuan. Maknanya alif dekat depan ni kita bagi baris bawah tuan-tuan semua. Jadi alif ni bagi baris bawah tuan-tuan ya. Jadi alif tu bagi baris bawah macam tu tuan-tuan. Okey. Okey tuan-tuan. Cara terakhir tuan-tuan semua. Cara terakhir. Apa cara terakhir tuan-tuan? Tulis dalam ruang komen. Apa cara terakhir dia? Sila tuan-tuan semua. Sila. Tulis dalam ruang komen. Apa cara terakhir dia? Sila. Apa cara terakhir dia? Dah kita bagi alif tu baris. Apa lagi cara terakhir dia? Sila tuan-tuan semua. Tulis dalam ruang komen. Apa lagi cara dia? Puan Kilauan bintang. Santi. Ada lagi nak jawab? Sukunkan huruf terakhir. Terbaik tuan-tuan semua. Sukunkan huruf terakhir. Terbaik. Semua terbaik. Masya Allah. Okey, matikan huruf hujung dia. Betul Puan Zainab. Betul. Jadi ini ni idrib, ini fi'il amar ni. Maknanya apa? Pukullah. Pukullah tuan-tuan semua. Itu tuan-tuan ya. Jadi kita dah boleh ni bina fi'il amar untuk yang dua ni. Untuk yang dua ni tuan-tuan semua jelas ke tak jelas? Saya nak tanya dulu ni. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Jelas ya? Okey, jelas nampaknya ya. Okey. Sekarang sebenarnya saya nak sambung ni. Cuma takut pula saya. Sekarang ni dah dekat waktu zuhur pula. Contoh dia yaftahu. Yaftahu ni tuan-tuan semua, ini maknanya membuka. Membuka. Maknanya apa tuan-tuan? Membuka tuan-tuan. Apa fi'il amar dia? Tuan-tuan ambil fi'il mudhari' dia. Macam biasa. Apa cara pertama dia tuan-tuan? Apa cara pertama dia? Buang huruf mudhara'ah. Jadi kita buang yang ya tu ya. Buang huruf mudhara'ah. Buang huruf mudhara'ah. Maka kita buang ni. Okey. Sekarang tuan-tuan, kita apa lagi cara dia tuan-tuan? Kita tambahkan alif sebabkan huruf pertama dia sukun tuan-tuan. Tambahkan dengan alif. Lepas tu tuan-tuan, alif tu bagi baris apa? Dah Hazan pula dekat sini. Alif tu bagi apa dekat sini tuan-tuan? Alif tu? Alif tu bagi apa? Baris apa tuan-tuan alif tu? Tengok huruf ketiga. 1, 2, 3. Tak. Tadi baris atas Ustaz. Adakah alif ni kita bagi baris atas? Tak. Kalau huruf ketiga dia baris atas, maka alif tu bagi baris bawah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Kalau huruf ketiga dia baris atas, maka alif tu baris bawah. Macam tu tuan-tuan ya. Tadi kalau huruf ketiga dia baris depan, alif tu baris depan. Huruf ketiga dia baris bawah, alif tu baris bawah. Huruf ketiga dia baris atas, maka alif pun juga baris bawah. Okey tuan-tuan ya. Cara terakhir dia apa? Letakkan sukun di ujung perkataan. Sukunkan ujung dia. Huruf terakhir dia. Jadi dia macam mana? Iftah. Macam tu tuan-tuan. Senang saja tuan-tuan. Senang je. Senang. InsyaAllah senang ni bagi tuan-tuan semua. Macam mana kita nak membina fi'il amar. Itulah kaedah dia tuan-tuan. 4 je kaedah dia. Semoga tuan-tuan semua boleh faham. Sebabkan masa kita hanyalah sedikit dan sekarang pun sudah azan. Saya pun nak tutup kelas ni. Terima kasih banyak tuan-tuan semua atas kehadirannya. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Hanya nakhtatim darsanal min du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.